Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dapat lagi kita menyambung kembali pengisian jejak 25 Rasul yang dijadualkan pada setiap Sabtu selepas Isyak. Alhamdulillah, malam ni kita dapat meneruskan buat siri yang kelima, pertemuan kita yang kelima setelah kita bercuti lebih kurang dalam 2 minggu kerana kesibukan musim cuti. Saya banyak bermusafir. Oleh demikian kita terpaksa menangguhkan kelas buat sementara, namun alhamdulillah Allah masih lagi menginginkan kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita kekuatan bimbingan untuk kita sama-sama pada malam ini mendapat rahmat Allah. Kita mendapat keberkatan dari Allah Azza wa Jalla dengan kita menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan kisah manusia yang pertama yang Allah ciptakan untuk diletakkan di muka bumi, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung apa yang telah pun kita pelajari pada siri yang keempat pada lebih kurang dalam 2 minggu yang lalu, yang mana pada malam ini seperti yang saya ada mengedarkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan tentang kalau kita tengok pada carta alih dia. Okey, untuk siri yang kelima pada malam ini kita akan banyak memberikan tumpuan kepada penceritaan iblis la'natullah, yang mana apabila kita sebut cerita iblis, mesti kita akan mengetahui tentang peristiwa Allah memerintahkan iblis supaya dia sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita lihat pada carta alih yang ada saya letakkan pada awal-awal nota, yang mana 3 perkara yang kita akan pelajari, iaitu perkara yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu malam ini adalah tentang persoalan yang dilontarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada iblis, yang mana iblis seperti yang kita telah pelajari pada siri yang keempat yang lalu, iblis dia termasuk dalam kumpulan yang Allah memerintahkan supaya sujud kepada Adam. Nah, kumpulan yang satu lagi kita tahu ia adalah para malaikat. Jadi cerita malaikat sujud kepada Adam telah pun kita bincangkan pada siri yang keempat. Jadi pada malam ini kita akan memberi tumpuan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanyakan sebab dia, faktor kenapa iblis ini dia tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian
Kita akan masuk kepada topik yang kedua, jawapan yang dilontarkan oleh iblis secara terus terang. Beliau memberikan jawapan kepada Allah Azza wa Jalla kenapa dia tidak mahu sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kita akan lihat sebentar lagi ayat yang berada pada surah-surah yang utama yang menyebut tentang keengganan iblis sujud kepada Adam. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama melihat ada 5 surah yang ada memuatkan cerita tentang iblis ini. Kemudian kita masuk kepada topik yang ketiga adalah akibat daripada keengganan iblis tak mau sujud kepada Adam. Maksud dia, akibat ini adalah setelah iblis berterus terang memberikan jawapan kenapa dia tak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Jadi inilah 3 topik kecil yang ada kaitan dengan kisah iblis yang kita akan ceritakan pada malam ini. So moga-moga tuan-tuan yang mengikuti pengisian pada malam ini, tuan-tuan perempuan, jelas tentang apakah perkara yang kita nak bicarakan tentang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Daripada 3 perkara ini, saya ada sertakan carta alih yang lebih yang lebih terperinci, yang mana kalau kita lihat daripada ini adalah semua ini adalah persoalan yang Allah telah kemukakan kepada iblis. Jadi kalau kita tengok di sini, kita akan yang ini saya tak perlu untuk saya baca, sebab nanti waktu kita baca ayat kita akan rujuk balik kepada carta alih ini. Jadi carta alih ini sebenarnya ia adalah diambil daripada 5 surah yang ada menyebut tentang pertanyaan Allah kepada iblis. Jadi kelima-lima surah tersebut telah digabungkan dan kita cuba jadikan ia sebagai satu kita gabungkan semua maklumat itu untuk kita melihat dengan lebih terperinci persoalan yang Allah tanya kepada iblis tetapi ia berada dalam surah-surah yang tertentu. Jadi kalau kita lihat pada carta alih itu saya letakkan terlebih dahulu iaitu maklumat yang terdapat di dalam surah Sad. Kalau kita tengok dekat atas tu Allah menciptakan sendiri Adam, ini adalah soalan yang Allah kemukakan kepada iblis, yang apabila iblis tak nak sujud kepada Adam, Allah mengatakan kenapa tak nak sujud kepada Adam sedangkan Allah tu sendiri yang ciptakan Adam. Okay, ini kita akan baca nanti ayat dia dengan lebih lanjut, iaitu surah Sad ayat nombor 75. So dalam kurungan, kalau kita tengok dalam nota tu, dalam kurungan ni, ini sebenarnya adalah nombor surah dengan nombor ayat. Jadi 38 ni apa? 38 ni sebenarnya ini adalah nombor surah. Surah itu surah Sad. 75 ni maknanya itu adalah ayat. Jadi kita akan lihat selepas surah Sad, kita akan lihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Lepas tu kita ambil lagi maklumat pada surah Sad, kita ambil lagi maklumat dalam surah Al-A'raf, lepas tu kita akan ambil maklumat dalam suratul Al-Hijr. Jadi topik pertama ni kita akan bincang tentang bagaimana Allah bertanya kepada iblis. Kemudian kita akan masuk kepada jawapan iblis terhadap pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Yang ini kita gabungkanlah berdasarkan surah yang saya sebut tadi. Yang ini kita akan jumpa lebih banyak surah. Kalau kita lihat di sini, jawapan iblis ini sebenarnya adalah
kita cuba susun maklumat ini supaya kita nampak apa dengan lebih jelas bagaimana iblis ini akhirnya Allah nak keluarkan dia daripada syurga, tapi kita lihat dulu jawapan-jawapan daripada iblis ini. Yang ni setelah yang ni saya secara peribadi menyusun dia supaya kita lebih nampak kita panggil maklumat-maklumat yang berada dalam surah yang pelbagai. Okey. Dia begini tuan-puan. Kenapa kita perlu susun dia? Kerana begini. Cerita kisah iblis ni, Nabi Adam ni dengan iblis ini, ia terletak pada surah yang pelbagai. Bukan satu surah, tetapi 3 surah, 4 surah, 5 surah. Jadi mungkin kita mencari hikmahnya. Kan? Kenapa kisah iblis tak mau sujud pada Adam, dia menjawab soalan daripada Allah tu berada pada surah yang pelbagai. Okey, saya gabungkan maklumat ini supaya tuan-tuan mendapat jawapan. Rupa-rupanya dalam Al-Quran tidak ada pengulangan cerita yang tidak memberikan apa-apa nilai. Maknanya walaupun kisah iblis tak mau sujud pada Adam ni, ia berada pada surah yang pelbagai, dia bukan sama. Dia sama dari sudut cerita iblis itu, tetapi maklumat dia berbeza. Dan sebab tu saya gabungkan maklumat. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang saya paparkan sekarang ni, ini adalah jawapan iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, lepas tu kita lihat apa kesan akibat daripada iblis yang dia tidak mahu sujud kepada Adam, dan setelah dia mengemukakan soalan yang Allah tanya kepada iblis. Kenapa Allah tanya kepada iblis? Kan? Allah dia tak tanya iblis pun, Allah Maha mengetahui. Tetapi kenapa dia tanya? Nanti kita akan sebut insya-Allah sampai pada ayatnya, kita cuba mencari hikmahnya. Kenapa Allah tanya pada iblis tak mau sujud kepada Adam? Allah ni Maha mengetahui. Sebelum Allah ciptakan iblis lagi pun Allah dah tahu dah iblis tu akan jadi apa. Kan, kerana kita tahu Allah ni dia Maha mengetahui. Tapi kenapa dia tanya? Kenapa dia nak tanya juga kepada iblis? Jadi setelah ditanya kepada iblis, iblis menjawabnya, maka daripada jawapan itulah secara jelas bahawa iblis ini memang tidak patut untuk dia berada lagi di dalam syurga, dan selama-lamanya dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Inilah perkara ketiga yang kita akan bincangkan pada malam ini, adalah akibat daripada iblis yang tak mau sujud kepada Adam. Setelah memberikan jawapan, maka akhirnya dia dihalau keluar daripada syurga. Okay. Maklumat iblis dikeluar daripada syurga, dia dapat gelaran apa? Ini kita akan merujuk kepada beberapa surah. Seperti yang saya sebut tadi, surah Al-A'raf ada, surah Sad ada, surah Al-Hijr ada, suratul Kahfi. Kita masuk pada topik yang kedua. Okay, insya-Allah ini adalah ringkasannya. Carta alih ni, kronologi ni, ini adalah ringkasan daripada kombinasi semua surah yang ada berkaitan dengan kisah iblis. La'natullah. Baik, nanti setiap kali kita baca ayat, nanti kita akan patah kembali kepada carta alih ini. Okay, kerana maklumat dalam carta alih ini adalah maklumat yang diambil daripada ayat Al-Quranul Karim. Kita buat ringkasan dia. Okay, moga-moga dengan tuan-tuan memulakan membaca carta alih ini, tuan-tuan nampak dengan lebih jelas apakah ayat-ayat yang kita akan rujuk sebentar lagi. Baik, kita terus pergi kepada persoalan Allah kepada iblis. Kita lihat surah yang pertama. Okey.
Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat begini. Kisah Nabi Adam ni, kalau kita nak kalau kita nak sebut ayat dia, maka elok kalau kita melihat susunan maklumat itu mengikut surah-surah yang Allah turunkan terlebih dahulu. Maksudnya begini, kita akan ambil terlebih dahulu, kita akan baca, kita akan ulas surah yang Allah turunkan, bukan ikut turutan surah dalam Quran, tapi kita mengikut dia punya turutan turun dia. Kalau kita ikut susunan surah dalam Quran, mestilah kita kena ambil Al-Baqarah dulu. Barulah kita baca Al-A'raf, kan? Barulah kita baca Al-Hijr. Lepas tu lah kita akan rujuk surah Sad, sebab surah ke-38. Tapi untuk pendekatan pengisian ini, kita tidak melihat susunan surah, tetapi kita mengikut susunan surah ini diturunkan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mengetahui surah-surah yang mengikut susunan dia diturunkan, kalau mengikut apa yang dikaji oleh Profesor Dr. Fadil Hasan Abbas. Ada satu Profesor Dr. Fadil Hasan Abbas. Dalam kitabnya Qasasul Quranul Karim, beliau mengatakan, dia kata kalau nak belajar kisah Nabi Adam ni, dia kata dia cadangkan, dia kata elok ikut susunan surah. Susunan surahnya begini. Kalau tuan-tuan nak ikut susunan dia, susunan surah turun ya, susunan surah turun. Mula-mula kita akan baca dulu surah Sad. Ambil dulu surah Sad. Lepas tu kita ambil surah Al-A'raf. Surah ketiga surah Taha. Berikutnya surah yang turun kemudian adalah surah Al-Isra. Lepas tu surah yang berikutnya turun suratul Hijr, dan surah yang berikutnya turun suratul Kahfi. Lepas tu barulah sekali Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, waktu kita bincang pada siri yang pertama kisah Nabi Adam ni, kita telah berkongsikan surah-surah utama yang ada memuatkan kisah Nabi Allah Adam. Saya ada sebut 6 surah utama, tapi kita boleh masukkan sikitlah, iaitu suratul Kahfi. Justru itu kita akan mulakan dulu dengan melihat maklumat yang berada di dalam surah Sad. Dalam surah Sad, lepas tu nanti kita akan tengok surah Al-A'raf, lepas tu kita akan rujuk suratul Hijr, lepas tu baru kita rujuk suratul Kahfi, lepas tu barulah surah Al-Baqarah. Suratul Al-Baqarah. Jadi dalam surah Sad, ayat 74 sehingga ayat nombor 76, kedua-dua ayat ini kita boleh rujuk dia pada muka surat 457. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan boleh buka muka surat 457. Jika saya ada tersalah menyebut nombor surah ke, nombor ayat ke, ataupun nombor muka surat, tolong diberikan teguran. Kita tak baca ke semua ayat. Maksudnya kita tak pergi terus kepada ayat 74 sampai 76. Kita nak lihat terlebih dahulu persoalan yang Allah tanya kepada iblis. Ini bermakna kita akan tengok ayat pasal soalan-soalan dulu. Lepas tu baru kita masuk kepada jawapan iblis. Jadi kalau kita rujuk pada muka surat pada ayat nombor 74, kita mengetahui Allah mengatakan iblis ini dia termasuk di kalangan, dia adalah yang enggan sujud kepada Adam.
Sebab ayat ni Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim illa iblisa, illa iblis, melainkan iblis. Maknanya iblis dia tak nak sujud kepada Adam, para malaikat sujud melainkan iblis. Okay. Kemudian kita terus pergi kepada ayat nombor 75. Ayat 75 ni lah soalan yang Allah tanya kepada iblis. Okey. Allah kata qala ya iblis. Allah Taala berfirman. Allah bertanya, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi. Allah kata, wahai iblis, apakah yang menghalangmu? Apakah penyebab yang engkau ada daripada engkau turut sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua-dua tanganku? Ya, maknanya Allah Ta'ala tanya kepada iblis, apa sebab iblis kau tak mau sujud kepada Adam, sedangkan Adam ni aku sendiri yang cipta dia dengan kedua-dua tanganku, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, Astakbarta? Adakah engkau menyombongkan diri? Am kunta minal alim? Ataupun engkau termasuk golongan yang tertinggi, maknanya engkau termasuk dalam kumpulan orang yang meninggi diri. Dalam ayat 75 ni, Allah dah bagi dah sebenarnya jawapan, maksudnya iblis ni. Allah Ta'ala tanya pada dia, Allah Ta'ala nak meminta kepada iblis ni, dia kena jawab. Adakah dia tak mau sujud kepada Adam itu kerana dia sombong, atau dia meninggi diri? Dia ada perasaan rasa diri dia tinggi, dirinya lebih mulia. Okay, ada dua faktor yang menyebabkan iblis itu tidak mahu sujud kepada Adam. Nanti kita akan tengok apa jawapan iblis. Tapi sebelum tu, okay, saya jawab dulu. Saya ulang kembali. Kenapa Allah Ta'ala dia perlu bertanya kepada iblis? Sedangkan Allah dah katakan, Allah bagi dua dah sebab. Allah kata sama ada engkau sombong ke, atau engkau rasa engkau ni meninggi diri. Kenapa Allah Ta'ala tanya sedangkan Allah Ta'ala dia maha mengetahui? Maka kata para ulama, sebenarnya Allah Ta'ala nak apa? Nak mendengar sendiri, nak mencari bukti yang jelas bahawa iblis ini dia memang layak dikenakan azab. Maknanya apabila iblis dia bagi jawapan setelah Allah tanya nanti, maka jawapan iblis tu nanti adalah bukti yang jelas. Dia seolah-olah menjadi pengakuan dia. Kenapa dia tak nak sujud? So pengakuan dia tu melalui jawapan dia tu nantilah menjadi bukti yang jelas. Kenapa iblis ini dia layak diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam api neraka? Kenapa? Kerana ada jawapan. Iblis mengaku. Sebab itulah hikmah kenapa Allah bertanya. Baik. Dalam ayat ni, Allah bertanya itu dengan soalan apa? Allah kata, kenapa kau tak nak sujud kepada sedangkan aku sendiri yang mencipta dengan kedua-dua tanganku? Okey. Ayat ini, kalau kita tengok pada catat alif tu, yang saya letak yang pertama ni lah, yang saya letakkan di sini. Di sini. Allah cipta sendiri Nabi Allah Adam alaihi salam. Adam alaihi salatu wassalam dalam syurga. Surah 38 ni maksudnya surah Sad, ayat nombor 75 tadi. Okey. Tuan-tuan, kenapa Allah perlu menyebutkan dia menciptakan sendiri Nabi Allah Adam tu?
Iblis, dia tahu yang ciptakan dia pun Allah. Tetap Allah juga yang menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak menyebut dengan kedua tangannya? Apa yang Allah Ta'ala sebut ni tuan-puan sebenarnya nak menunjukkan kepada kemuliaan yang Allah nak sebutkan pada Nabi Adam. Punyalah mulianya Adam ini, manusia ini, Allah sendiri yang cipta dia. Allah tak memerlukan malaikat tolong buatkan ke, tolong, tak ada. Allah buat dengan tangannya sendiri. Okay. Dia umpama beginilah, umpamanya macam ni. Okey, umpamanya, okey begini. Macam tuan-tuan dan perempuan ni seorang chef lah, chef contoh. Tuan-tuan ada juga assistant chef. Tu tak ada pembantu tu dan perempuan. Kan? Jadi adalah kawan-kawan kita datanglah ke restoran kita. Jadi kita nak muliakan kawan kita ni, nak raikan dia, nak muliakan dia, kita tak nak pembantu chef itu yang masak. Kita masak sendiri. Menunjukkan apa? Kita kata, makanlah, makan ni, saya yang masak sendiri tau. Saya tak guna pembantu saya. Maksud dia apa? Nak menunjukkan kepada kita memuliakan tetamu yang datang ke tempat kita. Jadi apabila Allah mengatakan dia sendiri yang ciptakan Adam dengan tangannya, menunjukkan bahawa mulianya Adam tu. Ya, mulianya Adam. Dalam masa yang sama, nanti kita akan dapat jawapan tentang kesalahan iblis apabila dia cuba nak merendahkan martabat Adam, sedangkan Allah meninggikan martabat Adam. Apabila dia merendahkan martabat Adam, kejadian Adam tu, maknanya dia akan merendahkan siapa? Dia akan merendahkan pencipta Adam tu secara tak langsung. Sebab itu Allah kata bercerita dengan kedua tangannya. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Okey, kemudian kita tengok dalam surah lain pula. Kita tengok dalam surah Al-A'raf pula. Okay. Dalam surah Al-A'raf, Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalang engkau daripada sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Okay. Dalam ayat 12 surah Al-A'raf ni, dia ada bentuk soalan lain kan. Sebab tu saya kata tadi, walaupun surah yang pelbagai, isu sama tanya soalan kepada iblis. Nampak macam berulang, tapi sebenarnya dia tak berulang. Dia memanglah berulang, tetapi berulangnya itu pada surah Al-A'raf ni, dia memberi maklumat tambahan sebenarnya. Kalau tadi dekat surah Sad, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya, kenapa tak nak sujud kepada Adam? Apa penghalang kau sujud pada Adam? Sedangkan aku sendiri yang cipta Adam. Lepas tu Allah sebut dia punya penyebab dia. Sama ada kau sombong atau kau meninggi diri ke? Tapi dekat surah Al-A'raf, Allah kata, kenapa kau tak nak sujud kepada Adam? Sedangkan aku perintahkan. Aku sendiri yang perintahkan engkau sujud kepada Adam. Jadi kalau kita gabungkan surah Sad tadi dengan surah Al-A'raf, kita akan jumpa maklumat apa yang berbeza. Walaupun topik sama, dia ulang tentang Allah bertanya kepada iblis. Tapi apabila kita belajar dengan lebih mendalam, kita dapati sebenarnya, ada maklumat tambahan. Maklumat dia apa? Allah kata, dia sendiri yang perintahkan
Iblis tu sujud. Kenapa tak nak sujud? Okay. Jadi daripada ayat ni juga, tuan lihat kat sini. Kalau tuan perasan ya, ada sikit perbezaan dekat sini. Cuba tengok dekat sini. Kat sini Allah. Kalau surah Sad tadi, dia hanya ada an saja. Dia ada an kan? Ini surah Sad. Sad dia ada an. Tapi dekat surah dia ada Allah. Allah ni, an campur la lah. An campur dengan huruf lam alif. La. Cuba kita tengok kembali sekejap. Tengok sekejap. Saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan bahawasanya Al-Quran ni dia tak akan buat repetition, dia tak akan mengulang pengulangan yang sia-sia. Tak ada. Okay, kita tengok dekat, waktu kita tengok dekat surah Sad kan, kita jumpa Allah kata apa dekat sini kejap ya. Kita akan jumpa an kan, an tasjuda. An tasjuda. Tapi waktu kita baca dekat surah Al-A'raf, kita jumpa apa? Allah tasjuda. Allah tasjuda. So apa beza dia? Dia mudahnya begini. Okay, pertama kita jumpa maklumat ni lah. Allah perintahkan sendiri iblis tu sujud. Kenapa dia nak sujud? Tapi kalau kita gabungkan dua maklumat ni, kita tulis begini. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, sebenarnya surah Al-A'raf ni dia berbentuk Allah Ta'ala nak tanya dia dari sudut apa penyebab dia. Dia macam sekadar Allah bertanya, apa sebab dia engkau tak mau sujud kepada Adam sedangkan aku yang perintah dia. Ini macam boleh kita kata surah Al-A'raf ni dia menerangkan dari sudut dia pergi kepada apa penyebab dia. Jadi nak tahu jawapan dia tu, dia duduk dekat surah Sad. So apa beza surah Sad dengan surah Al-A'raf tadi? Surah Sad ni dia adalah jawapan kepada soalan yang Allah tanya dekat dalam surah Al-A'raf tadi. Seolah-olah begini, dalam surah Al-A'raf tu soalan itu dia lebih menjurus lebih kepada bertanya penghalang dia. Tetapi dekat surah Sad ini dia lebih nak merujuk kepada apa? Nak merujuk kepada kita panggil apa, jawapan yang menyebabkan menghalangnya iblis tu sujud kepada Adam. Tapi yang paling mudah ni yang paling mudah untuk kita faham, mudahnya begini je. Kalau kita gabung dua surah ni, kita dapati macam ada pengulangan, ada repetition kan. Tetapi sebenarnya ingat ya, dalam Quran tidak ada pengulangan sebenarnya. Nampak macam ada ulang persoalan, tapi sebenarnya Al-Quran ni dia tidak begitu. Kalau kita nampak dia seperti ada pengulangan, tapi sebenarnya pengulangan yang sebenarnya memberi nilai tambah, yang melengkapkan, yang menyempurnakan sesuatu maklumat. Jadi daripada surah Al-A'raf tadi, kita tengok dekat catatan ni. Dekat surah Al-A'raf tadi, kita letak kat sini. Ini sebenarnya kalau kita tengok surah Al-A'raf dia kat sini. Penghalang untuk sujud. Tetapi kita tengok juga dekat sini. Allah sendiri yang perintah dia sujud. Tengok ya. Tengok dekat sini sekejap. Okay. Allah sendiri yang perintah dia sujud. Kalau dekat surah Sad apa dia? Dekat surah Sad Allah cipta Adam tu sendiri dengan tangannya. Kita nampakkan berbeza kan?
tapi dia menguatkan lagi maklumat. Menguatkan maklumat apa? Pertama, Allah sendiri yang ciptakan Adam tu. Tak sepatutnya direndahkan kejadian Adam. Lepas tu pula dalam surah Al-A'raf, Allah kata dia sendiri yang perintahkan sujud kepada Adam. Bukan malaikat yang perintahkan iblis sujud pada Adam. Tak, ini Allah yang menciptakan iblis itu. Allah yang memerintahkan sendiri iblis itu sujud kepada Adam. Jadi berat tak tuan-tuan? Maksud dia kalau tak nak sujud ni, kita kata kalau kita ambil yang ni pun macam dah. Allah yang perintahkan ni. Lepas tu pula tak boleh nak merendahkan Adam ni sebab apa? Allah sendiri yang cipta dia. Jadi kita tahu gabungan maklumat ni apa maksudnya, gabungan maklumat daripada surah Sad dengan Al-A'raf ni kita dapat, masya-Allah, dia punya jawapan yang sangat padulah. Kan? Maknanya memang tak patutlah tak sujud kepada Adam sebab daripada dua pertanyaan Allah Taala ni pun dah maksudnya kita dah tahu dah betapa buruknya akibat jika tak mau sujud kepada Adam. Nanti kita akan tengok jawapan dengan lebih lanjut. Baik, moga-moga setakat ni tuan-tuan jelas mengapakah persoalan-persoalan itu diulang dalam beberapa surah. Okey. Kita tengok lagi surah lain pula, tapi belum habis lagi. Kita tengok dalam surah lain pula. Kita tengok dalam surah surah Hijr pula. Kalau kita tengok dalam suratul Hijr, Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Lain pula dia punya bentuk persoalannya. Allah kata, wahai iblis, apa sebabnya engkau tidak mahu bersama mereka yang telah sujud tu? Kat sini lain pula soalan dia. Allah Ta'ala kata, iblis, kenapa engkau tak nak ikut pihak yang telah bersujud kepada Adam tu? Maksudnya apa? Bersama malaikat lah. Kalau kita faham ayat ni kan, dia macam soalan dia kalau kita gabung tu, dia akan jadi ada pihak yang sujud kepada Adam, kenapa kau tak nak ikut dia? Kenapa kau tak nak bersama jadi macam dia? Ini soalan dia. Tapi kita tak bincang jawapan lagi. Kita bincang soalan je dekat sini. So, surah Hijr ayat 32 ni, jika kita gabungkan ikut catali tadi tu, dia akan jadi begini. Mula-mula surah Sad, Allah kata apa? Allah sendiri yang ciptakan Adam tu. Kenapa tak nak sujud? Dalam surah Al-A'raf Allah kata apa? Allah sendiri yang perintahkan dia kena sujud. Kenapa tak nak sujud? Lepas tu, kalau kita tengok dekat surah Hijr, kenapa kau tak nak ikut malaikat yang telah sujud kepada Adam tu? Jelas tuan-tuan, ini adalah persoalan-persoalan yang kita jumpa pada 3 surah tadi. Maknanya apa? Cuma mana saya nak terangkan ni? Saya rasa tuan-tuan jelas kot apa yang saya nak sampaikan, apa pengisian pada malam ni. Kita dah tinggal beberapa kelas ni, kekok juga sebenarnya nak cerita ni sebenarnya kan. Sebab dah tinggal beberapa minggu ni. Okay, semoga tuan-tuan dapat balik momentum tu. Saya harap tuan-tuan boleh faham kan. Sebab kalau kita abaikan untuk menerangkan maklumat ni, mungkin kita akan kata alah berulanglah persoalan yang sama, tapi sebenarnya tak. Kita akan dapat maklumat yang sangat padu. Maksudnya memang tak patutlah iblis ni sujud. Sebab apa tak patut? Sebab malaikat sujud. Kenapa kau tak nak sujud? Betul tak? Kalau maksudnya Allah Ta'ala nak, maknanya tak ada jawapan lah, tak ada alasan lah iblis nak sujud. Kalau iblis cakap,
kejadian yang lebih mulia daripada Adam, kan? Kita tahu itu jawapan dia, nanti kita akan belajar. Tapi ditolak dengan soalan ni, apa pula Allah sendiri yang cipta dia? Betul tak? Jadi kalau iblis merendahkan, meremehkan kejadian Adam, engkau telah meremehkan apa cipta dia. Betul tak? Lepas tu pula, kenapa tak nak sujud Allah sendiri? Yang Allah sendiri yang perintahkan sujud, bukan orang lain. Lepas tu pula, kalau kau kata engkau lebih mulia, kejadian kau lebih hebat daripada Adam, kau daripada api, daripada tanah, kenapa malaikat boleh sujud? Sedangkan malaikat tu daripada cahaya, engkau daripada api, sepatutnya cahaya tu lebih mulia daripada api. Tapi kenapa malaikat tu dia tak pandang? Kenapa malaikat tu dia tak pandang dari sudut kejadian dia cahaya nak kena sujud kepada tanah? Makhluk dari tanah, dia daripada cahaya. Kenapa? Kerana malaikat tahulah. Malaikat ni dia tahu tentang apa? Sebab Allah yang perintah dia sujud. Betul tak? Sebab Allah sendiri yang ciptakan. Berbeza dengan iblis. Jadi maknanya tak ada sedikit ruang alasan pun. Kita kata sebesar zarah pun tak ada alasan yang boleh menyokong bahawa iblis tu patut tak nak sujud kepada Adam. Jadi kita dapat jawapan dari kita dapatlah persoalan yang Allah lontarkan kepada Adam, kepada iblis kepada iblis laknatullah. Okey, 3 jawapan ni. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada apa jawapan iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita dah sebut tadi. Allah bertanya kenapa? Tapi Allah nak tengok. Allah nak cari bukti supaya orang tahu kenapa iblis ni layak masuk dalam neraka. Supaya orang tahu. Jadikan iblis ni sebagai sempadan. Jangan ikut perangai iblis ni. Okey, jadi kita lihat apa jawapan iblis. Okey, jawapan iblis yang pertama dekat sinilah. Benda yang paling utama sekali, dia merasa kejadian dia itu lebih baik daripada Adam. Maknanya dia memiliki sifat ujub. Dia merasa kagum kepada dirinya sendiri. Maknanya jawapan dia yang paling utama adalah kerana dia rasa kejadian dia lebih baik daripada Adam. Sebab apa? Sebab iblis kan daripada api. Adam dari apa? Okey, saya ringkaskan dia. Okey, ini semua daripada ayat Quran ya. Okey. Iblis dia memandang rendah kejadian Adam. Pak Adam ni kan kita dah belajar dah siri yang berapa? Siri kedua kot kita dah jelaskan. Ada daripada tanah yang kotor, kan, dicampur air, boleh berbau dan sebagainya. Okay, jadi kita tengok. Jadi iblis dia bagi tahu ciri-ciri kerendahan kejadian Adam tu. Yang pertama kita akan jumpa nanti, dia kata Adam tu dari tanah yang bercampur air, daripada tin. Kita akan jumpa dalam 2 surah lah, dalam surah Sad dan juga surah Al-A'raf. Lepas tu iblis bagi pula tahu yang kedua, bukan sekadar tanah yang bercampur dengan air, dia ni daripada tanah hitam yang menjadi hitam yang berbunyi. Ini daripada kita dah ulas tentang sebelum ni. Salsalin min hama'in masnun. Lepas tu pula boleh berubah-ubah warna, lepas tu berbau pula. Ini dekat surah Al-Hijr ayat nombor 33. Jadi kita tengok dulu terlebih dahulu kat mana maklumat didapat.
Yang ini saya gabungkanlah daripada surah yang kita baca tadi. Jadi ini adalah jawapan utama Iblis kepada soalan yang Allah Ta'ala bertanya kepada dia. Okey, kita tengok surah yang ke-38 dulu. Kita patah balik kepada surah ni lah. Tengok ya. Okey, Iblis jawab apa dekat sini? Surah Sad ni ayat 76. Iblis jawab apa? Dia kata qala ana khair. Dia kata aku lebih baik minhu daripadanya. Ni siapa yang ada perasaan kata aku lebih baik dari orang lain, lebih baik, dia memiliki ciri-ciri iblis. Sepatutnya kita kena memandang tinggi orang lain. Bukan kita meletakkan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Sepatutnya kita merendah diri, bukan meninggi diri. Jadi Iblis ni kata, aku lebih baik daripadanya. Daripada apa maksudnya? Kejadian. Iblis tu sendiri. Dia bagi jawapan. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Dia kata, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia daripada tanah. Siapa yang meletakkan perbandingan bahawa tanah tu lebih baik dari api? Api lebih baik pada tanah? Perbandingan tu tak ada sebenarnya. Tetapi Iblis sendiri yang mereka-reka. Ingat tak tadi kita kata soalan, lepas tu saya bentang soalan dulu. Kan? Iblis, dia tak sedar ke yang ciptakan dia tu Allah? Allah ciptakan dia daripada api. Allah ciptakan Adam dari tanah. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Tapi kenapa malaikat tak menggunakan skrip yang sama untuk dia boleh kata pada Adam, aku daripada cahaya, dia daripada tanah. Tapi malaikat tak macam tu. Itu kita sebut tadi tu. Kenapa Allah Ta'ala tanya pada Iblis, kenapa kau tak nak bersama dengan orang-orang yang telah sujud? Dengan pihak yang telah bersujud. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia. Kalau orang tanya, macam mana Iblis boleh tahu? Ada daripada tanah. Ini yang telah kita ulas sebelum ini. Kalau kita masih ingat, bahawa setelah patung Adam tu siap dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala telah tinggalkan patung Adam ni beberapa ketika di dalam syurga, dan patung Adam ini telah didatangi oleh Iblis. Dan kita pun sedia maklum bahawa Adam itu dicipta ia di dalam syurga. Dan kita pun tahu malaikat dalam syurga, Iblis dalam syurga. Maksudnya mereka tahu tentang Adam buat daripada tanah. Okey. Tanah kat sini tin. Kita dah kupas dah sebelum ini. Bagi siapa-siapa yang dia tak mengikuti, tak sempat nak ikut ciri-ciri jenis-jenis tanah tu, kena tengok balik semula. Pada video sebelum ni kita telah terangkan tin, perkataan tin ni maksudnya tanah yang telah bercampur dengan air. Maknanya tanah tu dah mula jadi lembek lah. Tanah campur dengan air dipanggil tin. Okay. Kita tengok dalam satu lagi surah. Kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 12. Sama juga. Iblis kata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Sebab aku tak nak sujud pada dia, kata Iblis. Kejadian aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. So kita dapat dah jawapan yang tadi itulah, yang saya sebut tadi dekat sini ni. Macam mana boleh wujud cerita ni? Ini yang pertama.
Tanah yang bercampur dengan air tin. Ni yang pertama tadi. Okey. Kita tengok surah yang berikutnya, suratul Hijr, ayat 33. Kita tengok surah dia. Okey, kita buka suratul Hijr. Ketika Allah tanya pada ayat 32, Iblis jawab ayat 33. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Okey. Iblis jawab apa? Ayat 33. Aku tak sepatutnya sujudlah kepada manusia yang engkau jadikan daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Yang ini jenis tanah ni. Kat sini ada maklumat tambahan pula. Salsalin min hama'il masnun. Ini tuan-tuan kena tengok balik. Ini adalah jenis tanah yang keempat. Jenis tanah yang keempat penciptaan Adam. Kalau tin tadi, kalau tin adalah jenis tanah yang kedua. Rujuk balik kepada peringkat jenis-jenis tanah untuk penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ni kita dapat jawapan dia. Kan, salsalim min hama'il masnun ni maksudnya tanah tu dah kering, lepas tu berbau, kalau ketuk keluarkan bunyi, tu dah berubah menjadi hitam. Jadi Iblis kata, aku tak patut sujud lah kepada makhluk yang daripada tanah yang menjadi macam ni, dah berbau, hitam, keras, berbunyi. Sedangkan aku ni daripada api. Itu adalah jawapan Iblis. Kepada siapa tu? Yang dia jawab tu sebenarnya kepada siapa? Kepada yang menciptakan dia tu sendiri, kan? Okey. Dia seolah kalau cakap macam ni, tuan-tuan sebenarnya macam saya sebut tadi itulah. Kan Allah bagi tahu, aku sendiri yang ciptakan Adam tu, aku sendiri yang buat dia. Maknanya Iblis ni dia telah menyalahkan, secara tak langsung sebenarnya dia telah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian sebab tu tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita tak boleh merendahkan orang lain. Kita kata orang yang lebih hitam, orang lain ni. Sebab tu kita tak, memang sekarang ni ada satu budaya body shaming, kita panggil membanding-bandingkan fizikal ni. Sebenarnya tak boleh. Siapa yang buat macam tu, dia akan mengata dekat Allah, kau tak nak kawan dengan kau ni hitam lah, kau ni gemuk lah, engkau ni apa. Sebab tu kita tak boleh merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, kita akan merendahkan Allah. Allah yang bagi orang tu miskin. Allah yang aturkan orang tu hitam. Allah yang aturkan dia dan sifat fizikal dia macam tu. Sebab tu orang yang ada sifat meninggi diri ni sebenarnya memang taklah yang masuk dalam syurga. Jadi kita telah meniru Iblis. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Boleh tuan-puan sikit lagi, insya-Allah. Pelan-pelan kita belajar. Okey, kita tengok dekat cetak Ali tadi. Okey. Lepas tu bukan apabila dia sudah ada sifat ni, dia rasa dia lebih baik. Tuan tahu tak, apabila Iblis ada sifat dia rasa dia lebih baik tu, maka akan membawa dia kepada ni. Dia ada kesan lah. Apabila dia rasa dia lebih baik, kejadian dia, maka memberi kesan kepada Iblis itu. Apa kesan dia? Kesan dia adalah Iblis tu, apabila dia merasa dia lebih baik, kesan dia yang pertama, dia jadi fasik. Yang pertama, dia tak akan taat lah, walaupun Allah sendiri yang suruh. Walaupun Allah sendiri yang sujud, minta dia sujud kepada Adam tu, tapi sebab dia ada benda ni, disebabkan dia ada yang atas ni, maka dia akan bawa jadi macam ni. Okay. Bukan sekadar tu, akhirnya dia jadi seorang yang memang al-ibad, memang dia
Memang tak nak dia akan jadi seorang yang enggan. Dan apa lagi berlaku? Dia akan membawa dia menjadi sombong. 3 perkara. Pertama, akan membawa dia menjadi orang yang tak mau taat, dan akhirnya menjadi yang sangat enggan, dan akhirnya dia sombong. Ketiga-tiga maklumat ni kita ambil daripada suratul Kahfi. Kita ambil dalam suratul Kahfi ayat 50, 1850 suratul Kahfi. Kita ambil juga dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 34. Okay, jom kita tengok ayat dia terlebih dahulu. Okay. Kita tengok ayat dia sebentar lalu saja. Okay. Kalau kita tengok dekat ayat apa saya sebut tadi tu, kita tengok suratul Kahfi dulu. Kita baca suratul Kahfi ketika mana Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, maknanya Allah sendiri perintahkan supaya sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka semua sujud kepada Adam illa iblis, malaikat iblis. Okey, jadi Allah terangkan kenapa iblis ni? Kana minal jin, dia berasal daripada golongan jin. Dekat sini kita tengok ayat dia. Iblis daripada apa tuan-puan? Dia daripada jin. Jadi iblis ni dia adalah daripada jin. Dekat sini jawapan dia. Jadi jangan lepas ni ada mana-mana pihak yang mendakwa iblis tu adalah malaikat. Dia malaikat Azazil, dia mula-mula malaikat, lebih mulia pada malaikat. Itu sebenarnya tak betul pun. Kenapa tak betul? Kalau dia malaikat, sujudlah pada Adam tu. Sebab Allah kata semua malaikat sujud. Illa iblis, malaikat iblis. Kenapa dengan iblis? Dia daripada jin. Kisah iblis, dia jin. Kalau dia jin, kenapa Allah kata dia tu jin? Kan dia cakap tadi, dia daripada apa? Dia daripada api. Dia kan cakap dia tadi daripada api. Api lebih baiklah daripada tanah. Maknanya apabila iblis kata dia daripada api, maka api itulah Allah ciptakan jin. Sebab itu iblis daripada golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ini jawapan dia. Jadi Allah kata apabila iblis dia tak nak sujud kepada Adam, maka Allah kata kenapa dia tak nak sujud kepada Adam? Fafasaqa. Ni fafasaqa. Lalu dia menderhaka. Menderhaka tu maksudnya dia jadi fasiq. Fafasaqa ni maksud dia jadi fasiq. Fasiq tu apa? An amri rabbih. Maksudnya dia tak nak taat perintah Tuhannya, tu dia panggil fasiq. Sebab tu orang yang fasiq, orang yang tak mau taat pada Allah, dia panggil fasiq. Kita dapat satu maklumat dalam suratul Kahfi. Apabila kita baca surah yang lain pula, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Malaikat iblis tak nak sujud kepada Adam. Dia kenapa? Aba ni maksud dia apa? Dia enggan, dia panggil al-iba, al-imtina', dia enggan. Lepas tu wastakbara, dan dia menjadi takbur. Dia menjadi takbur. Maksudnya aba ni adalah sifat lain, takbur ni adalah sifat lain. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia menjadi takbur. So daripada dua maklumat ni, Al-Kahfi dengan Al-Baqarah ayat 2 ni, keluarlah maklumat dekat sini. Yang kita buat dalam catatan Ali tadi, dekat sini. Dekat sinilah. Boleh jadi fasir, lepas tu jadi aba, al-iba, kan? Lepas tu dia jadi sombong. Ada kaitan lah. Kalau dia dah tak mau dengar ketaatan, dia akan bawa kepada enggan. Maksudnya, apabila dia jadi fasik, dia akan bawa dia kepada enggan.
Apabila dia enggan, dia akan jadi seorang yang sombong. Ada berkaitan lah di antara satu sama lain. Okey, lepas tu apa lagi jadi? Last kali, akibat daripada ni, kalau kita sambung dia macam ni. Sambung dia. Disebabkan iblis tu dia rasa dia lebih baik kejadian dia, maka apa akan bawa kepada ni? Maka akan bawa lah kepada sifat ni. 3 sifat tadi tu. Okey. Jadi apabila sudah ada 3 sifat ni, maka apa kesan dia? Apa kesan dia? Apa tak berkaitan dia? Apabila iblis rasa dia lebih baik, maka dia akan jatuh kepada apa? Dia tak mau taat, dia enggan, dia sombong. So apabila dia enggan, apabila dia tak mau taat, dia enggan dan sombong, lalu dia jadi apa? Apa kesan dia? Kesan dia, Allah kata, dia jadi kafir. Dia menjadi kafir. Itulah susunan dia. Kita tengok, dia menjadi kafir. Surah apa? Suratul Baqarah. Kita tengok kembali dalam suratul Al-Baqarah. Tengok Al-Baqarah tadi, kita buat sepitan lalu saja sebab kita dah baca tadi ayat dia. Okey, kita tengok dekat sini. Allah kata apa? Dekat suratul Baqarah ayat 34. Allah kata, wa kana minal kafirin. Lalu dia jadi golongan yang kafir. Dia jadi golongan yang kafir. Menjadilah dia golongan yang kafir. Kenapa dia boleh jadi kafir? Sebab dia ada sifat istakbara, dia jadi abah. Akhirnya kalau abah jadi apa? Jadi kafir. Kalau sombong boleh buat jadi apa? Minal kafirin. Bawa dia kepada kafir. Jadi daripada semua maklumat tu kita pun susunlah macam ni. Okay, yang ini hanyalah saya yang buat ni sekadar nak bagi tuan fahamlah susunan, maksudnya penceritaan dia. Jadi kita dah tahu dah jawapan iblis. Oh, iblis ni dia mengaku memang dia sebut terang-terang. Maksudnya iblis ni telah membuktikan keengganannya, telah menjawab apa yang Allah tanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dah cukup bukti ni, iblis dah mengaku dia cakap sendiri. Jadi apa yang berlaku kepada dia yang berikutnya? Okey. Yang berikutnya berlaku, yang inilah yang kita sebut ni. Cakap Ali tu, inilah jawapan dia. Sekejap ya. Waktu lagi tak. Saya punya slide ni dia macam sangkut sikit. Allahumma salli Muhammad. Sekejap rupanya. Okey, nampak tak slide ni? Inilah. Sekejap. Ni. Inilah. Gambar aja sekejap. Oh, saya tak kongsikan sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Bismillah. Slide yang saya paparkan tu nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okey, kejap saya tunjukkan kembali. Dia macam saya punya slide ni dia dah. Kejap ya. Okey. Jadi kita masuklah kepada tajuk ini, tapi rasanya tak sempat untuk saya kupas malam ni. Saya kena kupas dia pada kuliah akan datang, tapi kita tengok sekejap. Sampai kita dah sampai dekat mana. Okey, jadi tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi sepatutnya kita sampai dekat sini. Lagi saya buka soalan tau. Kejap. Okey. Okey, nampak tak slide saya kongsi ni? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Jadi inilah sebenarnya yang berikutnya berlaku. Tapi saya sebut dulu
Saya sebut secara ringkas, tapi malam ni kita tak sempat nak terangkan sebab kita cuma peruntukkan 1 jam untuk pengisian kita. Jadi kita tengok dekat sini. Jadi berikutnya apa yang berlaku? Maka Iblis dihalau keluar dari syurga. Ini kita akan tengok dalam surah Sad dan juga dalam surah Al-A'raf. Apabila Allah halau dia keluar dari syurga, maka Iblis ni dia direjam. Iblis ni dia satu makhluk yang Allah yang direjam sampai hari kiamat. Bukan sekadar direjam, dia akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Apa maksud direjam? Apa maksud dilanat? Nanti kita akan kupas dia pada kuliah yang akan datang. Okey, bukan sekadar itu, iblis ini dia akan menjadi kumpulan yang sangat hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi, apabila iblis ini dihalau keluar, dia telah mendapat gelaran ar-rajim, direjam, dia dilaknat, dia menjadi makhluk yang as-saghirin, makhluk yang sangat hina. Maka iblis ini dia minta supaya dia hidup, dipanjangkan umur dia. Kemudian apa lagi berlaku? Dia berjanji, bersumpah dia berjanji, dia bertekad untuk dia menyesatkan keturunan anak-anak Adam dan keturunannya. Jadi maknanya minggu depan kita kena kupaslah yang ini. Macam mana iblis dihalau, dia dah apa konsep direjam, dilaknat. Lepas tu kita terus masuk kepada apakah sumpah iblis kepada Allah, apa yang dia nak buat. Dan kita akan tengok nanti tuan-tuan perempuan, dia menuduh Allah itulah yang menyebabkan dia dihalau keluar dari syurga. Tengok ya, satu ucapan yang kata-kata sangat-sangat tidak beradab. Dia akan kata sebab Allah Ta'ala lah Adam iblis menjadi sesat. Iblis dia cakap kerana Allah lah dia jadi sesat. Kenapa dia cakap macam tu? Adakah hanya semata-mata Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam tu, dia boleh jadi sesat? Inilah yang kita akan bincangkan pada siri yang ke-6, insya-Allah. Pada minggu hadapan, siri yang ke-6, kita masih lagi ada beberapa baki nota. Maksudnya ada nota yang saya beri ni, siri ke-5 ni kita akan gunakan kembali kerana ada beberapa lagi baki maklumat yang belum kita sempat untuk kita ulas dengan lebih lanjut. Dan insya-Allah siri 6 nanti kita akan bagi nota tambahan tentang apakah yang iblis ini, maksudnya setelah Allah beri umurnya itu dipanjangkan, maknanya Allah panjangkan umur iblis ni, maka apabila dia berjanji untuk sesatkan anak Adam ni, apa yang Allah beri pada dia? Adakah Allah benarkan? Adakah Allah memberikan dia kebebasan untuk buat sesuka hati? Iaitu kita akan bincang insya-Allah pada siri yang ke-6. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan, kelemahan penyampaian saya dalam menyampaikan maklumat tentang kisah Nabi Allah Adam ni. Mungkin banyak kekurangan pada nota yang saya paparkan. Dari sudut bahan maklumat kepada tuan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Baik, saya buka soalan kalau ada tuan-tuan perempuan atau pada pertambahan maklumat sebelum kita berhenti untuk pengisian kita pada malam ni. Tuan-tuan perempuan, ada soalan? Ada pertanyaan? Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa pada kuliah minggu hadapan untuk siri yang ke-6. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati
kalian semua. Semoga Allah sentiasa mengurniakan rahmat kepada kita, memberikan kita hidayah petunjuk kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kita keizinan untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu yang berikutnya untuk siri yang ke-6. Ajaklah rakan-rakan, ahli keluarga, saudara mara yang untuk mengikuti pengisian ini, kerana pengisian ini kita memang buat secara terbuka kepada siapa-siapa pun untuk mengikuti kelas pada malam ini dan kelas-kelas yang berikutnya. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.